Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Liliana. Okey, seperti biasalah cikgu nak kamu bersedia dulu dengan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 2. Jilid 2. Dan juga buku aktiviti jilid 2. Okey? Dah sedia? Okey, jom kita teruskan kelas. Okey, hari ini kita akan belajar tema 5 iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 14, hidup berbakti dan tajuk untuk hari ini adalah Ayahku Guru. Okey, kita tengok standard kandungan 1.1.2 mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap suruhan. 2.3.1 membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bukan sastera, iaitu petikan dan objektif pengajaran cikgu. Pada akhir pembelajaran, murid dapat memberikan respon terhadap suruhan dan menyatakan nilai daripada petikan. Okey, yang ni cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 7. Kita tengok. Buka mak. Muka surat 7. Okey. Okey, dekat sini dia berikan ada gambar, ada 3 gambar. Okey, kita tengok gambar pertama. Okey, apa yang kamu nampak daripada gambar pertama ni? Ada suasana di sebuah sekolah. Sekolah ada guru, lepas tu ada murid. Murid sedang belajar dan guru sedang mengajar. Okey, kita tengok gambar kedua. Ni gambar kedua ni, guru dan murid sedang menaiki bot. Menaiki bot kan. Dan yang ini adalah rumah guru. Rumah guru ni quarters. Quarters guru. Okey, tajuk hari ini adalah Ayahku Guru. Okey, yang ni dia menceritakan tentang ayah kepada murid ni lah. Ayah kepada murid ni adalah seorang guru dan dia bertugas di Sarawak. Okey, Sarawak kan. Okey, jom kita baca dialog yang diberikan bersama-sama. Alice, sila lihat tayangan slide ini. Baiklah Hasan, siapakah beliau? Beliau ialah ayah saya. Gambar itu diambil semasa beliau bertugas di Sarawak. Ni masa ayah dia bertugas di Sarawak. Oh begitu. Hasan, minta kamu bercerita tentang slide kedua. Ini slide kedua ni. Ayah saya terpaksa menaiki apa ni? Ni kan nak mengajar kan dekat Sarawak kan dia tak ada pengangkutan macam kita kat Semenanjung kan. Terpaksa menyeberangi sungai, kena naik bot. Jadi kena berkorbanlah sikit untuk mendidik anak bangsa kan. Kena naik bot. Okey, menaiki apa tadi? Okey, kat sini kita nak bagi respon apa? Okey, kamu tengok gambar ni kemudian kamu bagi respon. Okey, antara respon yang kamu boleh beri adalah menaiki bot untuk pergi ke sekolah. Beliau menaiki bot dengan anak muridnya. Ni anak murid pun naik bot juga kan. Nak belajar, berusaha lah untuk belajar. Kamu kat sini beruntunglah, tak payah nak seberang sungai macam ni kan. Kita ada kenderaan. Ada kereta, ada basikal, boleh kayuh basikal pergi sekolah kan. Kat sana terpaksalah berkorban, murid terpaksa berkorban, guru pun terpaksa berkorban juga untuk mendapatkan ilmu kan, untuk berjaya di masa hadapan. Okey, kita sambung. Hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Ni pula tempat tinggal. Kat sana disediakanlah tempat tinggal untuk guru-guru yang datang daripada Semenanjung kan untuk mengajar kat sana. Okey. Apa respon yang sesuai untuk dia beritahu? Dia nak cerita macam mana ni tentang rumah guru ni? Okey.
Ayah saya tinggal di rumah kediaman guru yang disediakan oleh pihak kerajaan. Macam ni lah. Okey, buka muka surat sebelah, muka surat 8. Tajuk dia berbakti demi anak bangsa. Okey, muka surat ni dia nak kamu baca petikan yang diberi. Okey, jadinya cikgu nak kamu bacalah, baca bersama-sama dengan cikgu. Nanti kamu semaklah bacaan kamu betul ke tak ke kan. Okey, jom kita baca sama-sama. Selepas tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muzalfah menunggu surat tawaran kerja. Beliau berasa gembira apabila menerima surat itu selepas membuat permohonan. Cikgu Muzalfah mendapat tawaran mengajar di Sarawak. Beliau akan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak Mukah. Beliau telah dihantar oleh keluarganya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Setelah sampai di sekolah itu, Cikgu Muzalfah disambut dengan mesranya oleh penduduk kampung. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, semua murid suka akan Cikgu Muzalfah. Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Jadi, beliau mengajar mereka dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, banyak murid telah berjaya dalam peperiksaan. Murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzalfah. Okey, kamu faham petikan ni? Okay, petikan ni dia menceritakan tentang Cikgu Muzalfah ni kan, lepas dia habis belajar di universiti ni, dia dapat tawaran kerja untuk menjadi guru lah. Tapi dia dapat tawaran kerja untuk mengajar di Sarawak. Sarawak jauh, terpaksa naik kapal terbang. Jadi bila dah jauh tu terpaksalah berkorbanlah, kena berjauhan daripada keluarga kan, tinggal keluarga di Semenanjung, berkorban untuk mengajar di sana kan, demi mendidik anak bangsa kat sana supaya lebih berjaya. Jadi kamu kat sini kena hargailah. Okey, kamu tak adalah terpaksa susah untuk mencari, untuk pergi belajar seperti murid-murid di Sarawak kan, kena naik bot kan, bahayalah juga kan. Tapi kamu kat sini tak perlu macam tu. Jadi belajarlah, belajar untuk mencari ilmu. Jangan malas-malas belajar. Kerja sekolah cikgu bagi, kena buat. Okey. Kat sini dia sebut apa? Dia suruh kamu cari nilai yang ada pada ayat yang warna merah ni. 1, 2, 3 kan, ada 3 ayat ni. Okey, kat bawah ni yang warna hijau ni. Okey. Jom kita tengok. Ni ayat pertama yang ni, beliau akan berjauhan dengan keluarganya ni yang ni. Okey, apa nilai kat sini? Ni dia dah bagi dah. Nilainya adalah cekal. Cekal, dia kena cekal lah, kena kuat hati kan, walaupun berjauhan dengan ibu bapa, duduk kat sana tak selesa kan. Tapi kena cekal lah. Sebab nak mendidik anak bangsa. Okey, ayat yang kedua yang ni, beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Kat sini jadi nilai murninya apa? Nilai yang baik lah, yang perlu diikuti. Apa? Nilainya adalah kasih sayang. Dia mengajar dengan penuh kasih sayang. Macam kamu pun kena penuh kasih sayang jugalah dengan keluarga, dengan ibu bapa, dengan adik-beradik kamu. Kena berkasih sayang. Jangan gaduh-gaduh kan. Okey, ayat yang ketiga, Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Okey, apa nilai yang ada kat sini? Ni dia mementingkan kejayaan ni. Okey, apa dia? Nilainya adalah bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak muridnya menjadi murid yang berjaya di kemudian hari. Okey, itu saja. Kita nak buat latihan.
Buka surat 9 ya. Buka surat 9. Buku ni ya. Buku 2 ni. Buku 2. Buku surat 9. Okey, yang ni dia ceritakan tentang polis trafik. Polis trafik dia tugas dia apa? Menjaga lalu lintas. Okay, kita tengok gambar yang diberi. Ada 3 gambar. Okay, gambar pertama ni, polis trafik ni sedang buat apa? Sedang menjaga lalu lintas. Nampak ni ada apa, lampu isyarat rosak. Bila lampu isyarat rosak, jadi kereta semua tak tahu kereta mana dulu nak pergi, kereta kanan dulu ke nak pergi, kereta kiri dulu ke nak pergi kan, depan nak pergi ke belakang nak pergi, tak tahu satu. Kalau semua pergi, apa jadi? Kemalangan lah. Jadi polis trafik ni bertugas, dia jadi macam lampu isyarat ni. Dia akan tentukan kereta mana jalan dulu, kereta mana berhenti, macam tu. Itulah tugas dia. Okey, yang kedua pula, nampak ada polis trafik ni sedang tolak lah kereta ni rosak. Muka dia sedih. Muka sedih lah, kereta rosak. Lepas tu polis trafik ni tolong jugalah. Kalau tak tolong nanti jalan ni akan terhalang lah. Nanti kenderaan lain tak boleh nak lalu. Okay? Okey, yang ni pula ni, tengok apa pengorbanan polis ni. Walaupun hujan pun dia menjaga juga keselamatan, membahayakan diri dia sendirilah untuk keselamatan kamu lah kan. Kalau dia tak jaga, apa jadi nanti? Kemalangan kan. Okey, jom kita baca ni dialog ni bersama-sama. Dialog antara Siok Ling, Rizan, Kok Bun. Okey, jom. Rizan, siapakah itu? Itu polis trafik. Mereka buat apa ni? Nak isi apa kat sini? Apa tugas mereka? Okey, mereka bertugas menjaga lalu lintas di jalan raya. Rizan, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Apa sifat terpuji dia yang ini? Gambar kedua ni. Sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu apa ni? Tolak kereta. Tolak kereta je. Habis kalau yang lain-lain tak payah tolong. Membantu sesiapa sahaja supaya tidak mengganggu lalu lintas. Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik. Mereka sanggup bertugas. Ni gambar yang ni, bertugas ni. Nampak hujan ni kan. Walaupun hujan, dia jaga juga kan lalu lintas. Walaupun hari hujan. Walaupun hujan, dia jaga juga. Jadi kamu kena berterima kasih lah dengan polis trafik yang telah berkorban untuk menjaga lalu lintas supaya tidak berlaku kemalangan. Okey, terima kasih Rizan. Kamu memang bijak. Ya, kamu memang bijak. Terima kasih Rizan. Sama-sama. Okey, itu tadilah buku aktiviti muka surat 9. Okey. Okey, buka muka surat 10 sebelah dia. Muka surat 10. Okey, sebelah dia sajalah. Okey, yang ni dia ceritakan tentang kerani di balai polis. Okey, yang ni dia suruh kamu baca petikan ni, kemudian beritahulah. Dia dah nyatakan nilai untuk setiap ni. Setiap ayat yang bergaris tebal ni, 1, 2, 3, 4, 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayat dan kena ada 5 nilai murni lah. Okey. Okey, jom kita baca bersama-sama. Normah kerani di balai polis. Setiap hari, beliau pergi bertugas pada awal pagi. Sebaik-baik sahaja beliau sampai di pejabat, beliau akan memastikan tempat kerjanya bersih. Beliau akan menghidupkan komputer untuk memulakan tugas. Normah akan menyusun semua surat untuk ketua balai dan meletakkan surat itu di dalam fail di bilik ketuanya.
Beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Kadang-kala Normah melayan orang ramai yang hadir ke balai untuk pelbagai urusan. Beliau melayan mereka dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Jika kerja tidak dapat disiapkan di balai, beliau membawa kerjanya pulang ke rumah. Beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Okey, kita tengok ayat bergaris tebal yang pertama. Pergi bertugas pada awal pagi. Awal-awal pagi lagi dia dah pergi bertugas kan. Okey, apa nilai murni kat sini? Ya. Murninya adalah menghargai masa. Kita kena buat awal-awal. Kerja sekolah kalau cikgu bagi, buat awal-awal. Jangan buang masa. Hargai masa yang telah pergi tak akan kembali. Jadi kena hargai masa. Okey, ayat bergaris kedua, ayat yang bertulisan tebal kedua, memastikan tempat kerjanya bersih. Tempat kerja dia bersih. Apa nilai murni kat sini? Menjaga kebersihan. Okey, beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Kalau ada surat banyak kat pejabat, surat penting, surat yang ditulis sulit, kan? Tapi dia tak baca. Jadi menunjukkan dia apa? Apa nilai murni yang kamu boleh belajar kat sini? Nilai murninya adalah amanah. Amanah kan? Jangan baca. Okey. Kemudian yang keempat. Dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Jadi nilai murninya adalah adil. Tak kira dia bangsa apa pun, agama apa pun, kita kena layan sama rata. Okey? Okey, yang kelima. Beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Dia kerja sungguh-sungguh untuk membantu kan. Jadi menunjukkan dia seorang yang rajin. Jadi nilai murni yang kamu boleh belajar daripada sini adalah rajin. Rajin buat kerja, rajin tolong ibu bapa kat rumah. Okey, itu saja untuk kelas cikgu hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Jaga diri semua. Pakai pelitup muka kalau terpaksa berada di luar. Tapi sebaik-baiknya jangan keluar rumah, duduk kat rumah. COVID masih ada di sekitar kita lagi. Jaga diri ya. Bye. Assalamualaikum.